kepada koordinasi badan dan seterusnya minda yang sihat. So sistem endokrin manusia gangguan kepada koordinasi badan dan juga minda yang sihat. So kita akan tengok semua ni. Ini adalah kata kunci iaitu perkataan-perkataan yang penting yang perlu kita tahu. Pertama ialah kita nak kena tahu apa tu sistem endokrin tu sendiri. Kita nak kena tahu juga apa tu kelenjar endokrin, seterusnya hormon, ketidakseimbangan hormon, kesan penyalahgunaan dadah, juga kesan penyalahgunaan alkohol, dan satu lagi last ialah minda yang sihat. Ini antara perkara-perkara yang kita akan fokuslah hari ini. Hormon, ketidakseimbangan hormon dan segala-galanya. So hari ini first kita tengok kepada sistem endokrin manusia. So kalau awak tengok dalam nota yang saya bagi tadi, dia ada tulis apa tu sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan salah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Okey, sistem endokrin merupakan salah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. So ia adalah satu sistem. Sistem ni maksudnya campuran banyak-banyak organ lah. So satu sistem di mana dia fokus untuk koordinasi fungsi badan, untuk koordinasikan badan kita yang melibatkan bahan kimia. This one is penting. Alright, bahan kimia. Sebab sebenarnya ada dua perkara lah, just untuk extra information. Ada dua perkara untuk koordinasi badan. Pertama menggunakan bahan kimia, yang kedua ialah menggunakan electricity. Okey, menggunakan sodium dan juga sodium chloride lah, elektrik. So itu lebih kepada nerve, yang ni lebih kepada kita panggil sistem endokrin. So endokrin menggunakan bahan kimia. Bahan kimia dia apa? Bahan kimia dia seperti hormon-hormon lah. Hormon-hormon tu ialah bahan kimia. So sistem endokrin berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan dengan menggunakan hormon yang dirembaskan oleh kelenjar endokrin. So sistem endokrin ni dia function dia macam postman. Dia macam postman lah. Apa yang dia postkan tu, dia pegang tu, surat tu nama dia hormon. Post laju dia tu, istilah dia kita panggil hormon. Lepas tu adalah nama-nama spesifik dia untuk fungsi-fungsi yang tertentu. Tapi secara keseluruhannya, kita panggil adalah hormon. Siapa yang buat hormon ni? Yang buat hormon ni, nama dia ialah kelenjar dia. Kelenjar endokrin dia. Nanti kita akan tengok ada beberapa jenis kelenjar endokrin dalam badan manusia. So, kelenjar endokrin ni apa benda? Dia kelenjar tanpa ductus. Maksudnya satu organ yang tidak mempunyai salur lah, apa-apa salur darah. Salur lah, dia tidak ada salur yang keluar daripada dia. So fungsi dia apa? Fungsi dia untuk mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitar. Right. Sama juga macam nerve, sama juga macam saraf, di mana kita ada reseptor, kenakan reseptor dia akan tolak pergi masuk ke otak kita, kembali kepada kita punya otak untuk bergeraklah berdasarkan ini. Berbeza sikit dengan endokrin, di mana endokrin ni dia lebih mengeluarkan, dia tidak menggunakan sistem saraf, dia menggunakan sistem endokrin, iaitu akan menggerakkan hormon di antara seluruh badan untuk efek certain part of the, untuk efek ni lah, untuk efek koordinasi badan kita sendiri. Okay, contohnya nanti kita akan lihatlah, ada serta-serta contoh yang paling mudah untuk kita lihat. So apa benda sebenarnya sistem endokrin ni buat? Dia merembaskan ni maksud mengeluarkan lah istilah sains dia merembaskan tu istilah saintifik dia, merembaskan. Tapi kalau kita panggil istilah yang senang faham, dia keluarkan lah atau dia buat. Dia buat hormon. Apa kelebihan hormon berbanding dengan electricity menggunakan saraf? Kelebihan dia ialah kesan dia lama. Maksudnya dia hantar sikit and kesan tu stay. Dia duduk kat situ. Okay. Merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Merembaskan dalam kuantiti yang sedikit. So dia tak perlu rapid and a lot lah. Dia tak keluarkan banyak. So tenaga pun tak gunakan banyak untuk khas untuk keluarkan hormon ni. Ianya sejenis protein. Dia bergerak balas agak perlahan berbanding dengan ni. Okay. Berbanding dengan saraf, dia agak perlahan lah. Dia masih laju tapi dia perlahan sedikit. Dan juga akan pergi kepada organ sasaran, punya reseptor sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Dia lebih kepada spesifik. Dia akan pergi kepada satu tempat yang khusus. Itu kelebihan endokrin berbanding dengan saraf. Saraf ni dia cepat je, tapi dia agak, sebabkan cepat,
kita susah nak kawal dia. Okay? Penghantaran tu dia macam dia pergilah, selagi dia boleh pergi dia pergi. Dia tak boleh nak kawal. So hormon ni dia orang cakap lebih hebat lah. Cuma dia perlahan sikit. Dia slow sikit. Macam saraf dia pantas. Hormon ni dia lambat sikit. Cuma dia akan pergi kepada spesifik tempat, ke tempat-tempat khas. Okay. So dia akan masih melalui saluran darah. Okay, sel kelenjar endokrin. Kita katakan ada kelenjar ni, di mana dia tak ada duktus tu sebab dia tak ada yang ni dia tak ada gabungan terus. Dia tak ada gabungan terus lah, dia macam satu sel keluar yang berkaitan dengan salur darah, di mana dia akan dirembeskan masuk ke salur darah. Okay, dia akan keluarkan dia punya hormon ni masuk ke dalam salur darah, dan dari dalam salur darah ni dia akan bawa hormon tu yang lambat sikit tu sebab dia melalui salur darah untuk bawa pergi kepada sel organ yang diperlukan. Mana kawasan-kawasan yang diperlukan lah. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okay. Kita akan lihat kepada 6 jenis kelenjar. Kita ada nama dia kelenjar pituitary, ovary, kelenjar thyroid, kelenjar adrenal, pancreas dan juga testis. Okay, kita ada 6 jenis lah. Tapi setiap orang cuma ada 5 sahaja. Kenapa? Sebab ovary dan testis ni dia berbeza jantina kan. Tak ada pula lelaki ada ovary dan tak ada perempuan yang ada testis. So kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary di mana? Kelenjar pituitary berada di otak. Okay, di otak, di bawah sedikit daripada cerebrum dia. Ada cerebrum, cerebrum ada macam terkeluar sikit kat bawah dia. Kecil je. Itu nama dia kelenjar pituitary. Pituitary gland. Kelenjar pituitary. Pituitary. Subhanallah. Okey. Awak sebutlah supaya awak senang eja. Pituitary. Alright. So kelenjar pituitary terletak di bawah cerebrum. Kelenjar ni juga dikenali sebagai kelenjar induk kerana menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. So kelebihan pituitary ni berbanding dengan hormon-hormon lain dengan kelenjar-kelenjar lain, dia macam master sebabkan dia duduk kat otak. Jadi bukan sahaja dia menghantar informasi, dia juga bagi tahu kepada kelenjar-kelenjar lain kalau waktu dan masa perlu dia orang buat kerja. Okey, satu lagi kelenjar ialah ovary lah. Ni bukan ni lah. Ovary. So perempuan mempunyai sepasang ovary yang terletak di ruang pelvis. Saya rasa majoriti tahu kan mana ovary ni duduk. Ovary ni berada dekat dia punya reproductive organ lah, organ pembiakan lah. Ada 2. Dia sepasang, sentiasa sepasang Ada lagi nama dia kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid terletak di bahagian hadapan trakea. Ni dekat tengkuk. Basically kalau kita lelaki, thyroid ni basically dia duduk dekat ni lah. Kalau awak pegang awak punya tengkuk sekarang, awak akan rasa macam keras-keras tu kan. Itu bukan kelenjar dia, itu adalah dia punya trakea dia. Dekat bawah sikit. Kita ada dia di bawah sikit. Kelenjar kita duduk kat situ. Kelenjar kita kat tengkuk lah. So kelenjar, nama dia thyroid, kelenjar thyroid. Kalau awak pernah dengar sakit-sakit kat thyroid tu ni sebenarnya sakit dekat sini lah. Sakit dekat thyroid. Satu lagi kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal sebab dia berada dekat ginjal lah. Kelenjar adrenal terletak di bahagian atas ginjal. Kita punya buah pinggang kita, dia melekat dekat atas buah pinggang kita. Okay, yang ni dia bukan salur darah yang keluar tau. Dia salur darah yang pegang. Dia macam pegang kelenjar ni. Okey, dia salur darah yang duduk di keliling kelenjar lah, bukan dia masuk ke kelenjar. Alright. So ada 2 lagi, kita ada pancreas. Pancreas juga salah satu daripada kelenjar, terletak di belakang perut. Belakang perut, depan hati. Dia duduk di antara hati dan juga perut lah. Dia duduk belakang perut. Perut biasa dia duduk kat sini. Dekat depan sikit. Last sekali testis. So testis pun saya rasa semua tahu kat mana kan. Belajar pembiakan. So yang samalah, tak ada testis yang lain. Lelaki punya sepasang testis dilindungi oleh scrotum. Scrotum tu dia punya kantung dia. So dengan tu, apa tu? 2 ATM. So dengan tu try kita jawab 1A. Ini awak boleh tengok dalam awak punya nota yang saya bagi tadi.
Cuba jawabkan 1A 1, 2, 3 dan 4. Mana satu? A, B, C, D kah yang pankreas? Atau kelenjar manakah adalah thyroid? A, B, C, D ke? Manakah adrenal? Kelenjar adrenal? A, B, C, D ataupun hormon yang mengeluarkan. Kelenjar yang manakah mengeluarkan hormon yang bertindak ke atas kelenjar lain? A, kelenjar pankreas. Okay, B, macam mana cara awak jawab tu? D, nombor satu D, pankreas. Pankreas adalah D, pankreas D, pankreas D. Yes, betul pankreas ialah D. Now, kepada siapa yang mungkin terkejut apa benda belakang ni, ini adalah buah pinggang. Sebenarnya betul buah pinggang bukan duduk dekat bawah tau. Buah pinggang duduk atas tau sebenarnya. Yang duduk bawah kita rasa nak terkencing tu bukan buah pinggang tau. Itu kita punya pundi kencing dia. Itu macam kantung. So buah pinggang sebenarnya duduk kat belah pinggang lah. Dia atas. Dia dekat pinggang lah. Dia di atas. Alright. So pengumuman kepada siapa-siapa yang boleh buka chat sekarang, ada satu pengumuman. Pelajar tingkatan 4, cikgu nak bagi hadiah yang join kelas malam ni tetapi terhad 30 pertama kerana buku adalah 30 sahaja. PKP ni waktu saya tutup dapat 30 nota. Dapat 30 buku atau nota sahaja. Mohon isi Google Form untuk nota. Kelas tingkatan 4 kelas PDPDR terhad 30 pelajar sahaja. Alright. So Cikgu Azman, kita punya ni lah pengurus ada nak bagi sikit hadiah lah kepada siapa-siapa yang teringin. Sebenarnya semua nota yang awak dapat tadi, semua nota yang awak dapat dalam kelas tu, insyaAllah kita akan bagi samalah yang ada dalam buku. Cuma buku tu ada 30 sahaja. So siapa-siapa nak, siapa cepat dia dapat lah. Kita pun tengok kepada siapa yang send dahulu. Kita akan tengok kepada ni lah dia punya turutan dia. So ada Google Doc, ada Google Form, you guys boleh klik and terus isilah apa-apa yang perlu diminta kat situ and you boleh hantar. Tapi make sure alamat tu lengkap pastikan alamat lengkap. Sebab kita dapat sekali tu alamat tak berapa lengkap, so kita nak hantar pun tak boleh. So yelah, kita nak hantar, macam mana kita nak hantar alamat lengkap kan. So make sure alamat lengkap nama penuh, alamat yang semua yang perlu-perlu tu semua lengkap lah. Penting. So, kita sambung jawab soalan. Nombor 2, kelenjar yang manakah thyroid? Thyroid, mana satu thyroid? A, B, C, D. B. Maaf, apa tadi? B. Bola. Bola. Alright, ada kawan kita cakap jawapan dia ialah dah betul jawapan dia adalah bola. Ni adalah thyroid. Thyroid yang dia dekat tengkuk lah. Thyroid dekat perkataan dengan trachea. Dia duduk depan trachea. B, yes, nice. So, 3, kelenjar yang manakah merupakan adrenal? C. Yes, betul. Jawapan dia ialah C. Adrenal. Renal. Bahasa Inggeris, buah pinggang. Kita bukan kidney, betul, kidney, tapi ada satu perkataan lain. Kita sebut renal lah. Renal. So, kelenjar manakah yang mengeluarkan hormon yang bertindak ke atas kelenjar lain? A, B, C, D. A, betul. So, anything yang related dengan satu organ, kawal semua organ mesti berdekatan dengan otak lah. So, A lah Kita punya kelenjar pituitary. Right, nice. So, Allahumma sorry.
Kursi saya nak jatuh. Okay. So ini adalah hormon-hormon yang dikeluarkan dan fungsi-fungsi dia lah. So kelenjar pituitari dia ada keluarkan dua jenis hormon, iaitu antidiuresis atau ADH ataupun pertumbuhan, iaitu growth hormone lah, pertumbuhan. Di mana ADH mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Alright. Dia kawal kuantiti air yang dalam daripada kita punya ginjal, kidney kita, buah pinggang kita. Berapa banyak yang akan diserap balik. Diserap balik. Alright. Yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan ni berkenaan pertumbuhan lah, growth rate seseorang lah, merangsang pertumbuhan penglihatan kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa, mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang biasa. Dia kawal kita punya otot, juga kita kawal juga pembesaran tulang dan kesihatan tulang kita lah. So tu fungsi hormon pertumbuhan dia. So, untuk kelenjar pituitari, ini adalah antara masalah-masalah dan juga masalah lah kalau ada terlebih ataupun terkurang hormon. Kalau hormon pertumbuhan, kalau dia terkurang, ini kekurangan maksudnya tak cukup, kita punya kelenjar pituitari kita tak keluarkan hormon dengan cukup, orang tu akan kekerdilan atau terbantut. Okay, senang ingat terbantut lah. Kecil je orang ni, halus-halus je orang ni. Okay. Ada dua sebab kenapa orang halus, harap faham. First, ada kemungkinan ada masalah dari segi kelenjar pituitari dia. Yang kedua, genetik. Alright, certain orang memang dilahirkan daripada untuk dapat DNA dia kecil. So janganlah nampak orang kecil-kecil tu cakap ini mesti masalah kelenjar pituitari ni. Janganlah cakap itu. Okay. Ada satu orang memang genetik dia, cuma kalau let's just say genetik orang tu sehat. Okay, genetik orang tu memang tak ada masalah. Parent dia sepanjang keturunan dia tak ada seorang pun yang kerdil. Tiba-tiba dia seorang je yang kecil. Tu masalah dia, mungkin ada masalah kelenjar pituitari dia. Itu kita boleh check lah. Yang kedua, ini kalau terlebih pula, berlebihan-belebihan pula, makin banyak pertumbuhan ni kan. Pertumbuhan tidak terkawal akan menyebabkan acromegaly ataupun kegerasan atau gigantism lah. Orang tu akan besar. Basically setiap orang, kalau pernah tengok Replace Believe It or Not ataupun rekod dunia tu, apa nama dia? Yang rekod dunia tu lah kan, yang buat tahu kan, yang world record tu. Kan ada orang yang tinggi macam sampai 200 lebih, 200 saya rasa 200 dekat 300 sentimeter. So dalam 2 meter, hampir 3 meter orang tu. Tak salah 2.81, 2.86. Orang tu sebenarnya dia ada masalah dari segi growth hormone dia, okay? Hormon pertumbuhan dia. Dia memang terlebih banyak menyebabkan dia besar. Dia tak reti nak berhenti, dia tak reti nak tak membesar. Dia tak reti untuk tak membesar. Dia reti membesar je, sedikit membesar lah. Itu masalah kalau ada kekurangan ataupun terlebihnya hormon pertumbuhan. Second, satu lagi hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari iaitu ADH, antidiuresis. So apabila kekurangannya ADH ni, air tak dapat diserap semula duktus untuk mengumpulkan ginjal, menghasilkan urin yang berlebihan, sentiasa berasa dahaga, diabetes, insipidus, akan menyebabkan diabetes. Dia boleh menyebabkan diabetes. Kenapa? Sebab air tak serap balik. So kita minum, katakan kita minum banyak ni, sehari kita dah minum 8 cawan dah. Tapi sebabkan kita punya kelenjar pituitari tak sihat, ADH kita tak banyak, tak cukup. So kita punya kidney kita punya buah pinggang kita, badan kita tak boleh nak serap balik air yang ditapis oleh kita punya buah pinggang. So buah pinggang kita tapis air kita untuk keluarkan, sepatutnya dia akan serap balik masuk dalam badan, mana-mana yang dah bersih kan lah, dah masuk balik dalam badan. Tapi sebabkan ADH tak cukup, kita tak serap balik. So kita asyik kencing je, non-stop kencing je. So penghasilan urin yang berlebihan tu sebab kita punya badan tak serap balik air. Tapi ada masalah lain pula, kalau kita punya ADH kita terlalu banyak, dia akan menyebabkan sakit kepala, pening kepala. Sebab asyik nak sedap air je, kita tak nak kencing, asid dalam badan kita pun susah nak tapis. Dia banyak masalah lain lah. So itu adalah simptom dia sebenarnya, itu simptom dia lah. Menyebabkan kita sakit kepala dan juga pening kepala. Which is lebih kurang sama. Tapi sebenarnya dari segi istilah saintifik berbeza lah. Alright. Minta maaf Cikgu Naim Cikgu ada nak buat sikit pengumuman. Okey, cikgu ada tulis dekat chat room tu.
iaitu pelajar tingkatan 4 yang cikgu nak bagi hadiah yang join kelas malam ni, tapi terhad 30 pertama kerana buku ada 30 saja. Kerana waktu PKP ni kedai Putrajaya tak buka, jadi cikgu dapat buat 30 saja. Jadi cikgu ada share link Google Form nota tingkatan 4 terhad 30 pelajar saja. Jadi boleh isi Google Form dia. Cikgu minta berikan alamat yang lengkap sebab malam tadi macam tingkatan 3 dengan SPM ada postcode tak bagi, bandar tak bagi, jadi susah kalau kita nak uruskan perhantaran nanti. Jadi cikgu mohon untuk masukkan maklumat ataupun alamat yang lengkap. Okey, terima kasih. Sama Okey, terima cikgu. kasih cikgu. Dapat dengar tu. Saya dapat pengumuman lagi sekali. Pada siapa-siapa yang masih belum tu cepat-cepatlah sebab 30 sahaja tau. Dan kita pun bagi dalam kelas kalau awak perasan, kita tak bagi dalam grup. Okey, tak perlu share pun dalam grup sebab kita nak bagi pada orang yang suka yang datang kelas lah. So kalau you guys datang malam ni maksudnya you guys masuk kelas. So kita nak bagi orang yang buka. Kan? Kenapa kita nak bagi ke orang yang tak nak masuk kelas kan? Alright. So tu kekurangan hormon untuk kelenjar tadi. Kita ada 2 tadi. So, kita tengok pada 3 pula. Sekarang kita tengok pada 3 kelenjar yang berbeza. Ini kelenjar-kelenjar seterusnya. So, thyroid dia keluarkan satu hormon nama dia ialah thyroxina. Thyroxina. Okey. Fungsi dia apa? Fungsi dia nak kawal metabolisme badan. Yang kedua ialah mengawal pertumbuhan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. So, basically dia dengan pituitary tadi lebih kurang samalah. Dia ada growth hormone tadi kan. Dia fungsi dia lebih kurang sama. Cuma thyroxina ni juga ada kelebihan lain iaitu dia kawal juga metabolisme badan kita. Berapa banyak penggunaan kita nak pakai tenaga, kilokalori yang kita pakai harian, macam mana badan kita serap bahan-bahan. So tu keseluruhan tu kita panggil metabolisme badan tu sendirilah. So thyroxina yang akan kawal punya metabolisme badan. Yang kedua ialah, seterusnya ialah kelenjar adrenal. Okay, adrenal. Dia mengeluarkan satu benda yang kita semua kenal. Saya rasa semua orang kenal hormon ni. Adrenaline. Okay. Bahasa Melayu dia adrenalina. Bahasa Inggeris dia yang semua orang sebut adrenaline. Kan selalu dengar kan adrenaline. Apa orang yang suka buat sukan selalu dengar ni adrenaline. So adrenaline ni dikeluarkan daripada adrenal punya ni lah. Adrenal punya kelenjar lah. So apa fungsi dia? So fungsi dia menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan, iaitu meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar detak jantung, meningkatkan aras glukosa dalam darah, membesarkan saiz anak mata. So adrenalin ni hanya dikeluarkan atas satu sebab dan satu sebab sahaja. Kalau kita rasa, badan kita rasa kita terancam, otak kita akan terus bercakap, okey, untuk kita keluarkan adrenalin, di mana kita punya senses, kita punya apa orang anggap tu? Senses. Kita punya deria, kita punya deria kita semua makin hebat. Telinga kita makin sharp, kita boleh dengar yang selama ni kita tak dengar. Kita boleh fokus lebih mudah. Tapi dia ada masalah-masalah lain. Ada masalahnya ialah dekutan jantung kita makin laju. So kita akan makin rasa makin nervous, badan kita ada yang orang sampai boleh menggeletar, mata kita akan lebih, saiz anak mata kita akan lebih besar supaya lebih banyak informasi yang boleh masuk ke dalam otak kita. Glukos kita pun kita akan banyak menggunakan tenaga dalam badan kita. Dia akan start guna, dia akan start bening. Badan kita akan rasa nak berjalan, dia akan rasa nak berlari. Fight and flight punya reaksi lari atau lawan. Lari atau lawan punya perasaan tu datang daripada kelenjar adrenalina yang membuat kelenjar renal yang membuat adrenalina. Kelenjar adrenal yang membuat adrenalin. Seterusnya kita nak tengok pankreas. So pankreas ada satu jenis hormon yang dia keluarkan. Hormon pun juga sangat-sangat famous lah dalam in terms of kesihatan. Insulin antara hormon yang sangat famous. So insulin, apa function insulin? Function insulin satu je, nak kawal aras glukosa dalam darah supaya menukar glukosa yang berlebihan kepada glycogen untuk disimpan dalam hati. Dia keluarkan satu hormon nama dia insulin, di mana insulin ni fungsi dia nak kurangkan, dia nak kurangkan kadar gula dalam badan. Tu sebab kalau awak perasan orang sebut macam, oh you ada kencing manis kan, maksudnya you kena cucuk insulin lah, kena cucuk insulin. Kebiasaannya kita pakai cucuk lah, tak silap ada juga pil, tapi mostly kita orang akan cucuk lah insulin ni. Okay.
So kalau dah kena start cucuk insulin ni dia start masalah. Maksudnya pankreas dia dah, hati dia dah terlalu berat bekerja, so dia tak boleh nak kawal gula dalam badan. So kencing manis memang insulin dia punya kawan baik dia lah. Okay. So fungsi dia nak kawal aras gula je. Yang kalau ada gula berlebihan, kalau banyak kita minum gula banyak sangat hari tu kita minum 3 teh tarik pure. You guys ada ke pure? Teh pure. Teh susu pure. Teh pure tu lah. Teh ais pure. Teh ais pure tu kan. 3 hari tu minum 3 ke 5 cawan hari tu. So akan banyak gula berlebihan kan. So gula berlebihan tu insulin lah yang akan kawal supaya akan reduce balik untuk dalam keadaan yang stabil dalam badan. So ni antara masalah-masalah dia berkenaan dengan hormon thyroxina. Okey, hormon yang dikeluarkan oleh thyroid tadi. Kalau tak cukup dia keluarkan disebabkan kerja dia untuk kawal untuk kawal metabolisme badan. So kadar metabolisme akan rendah lah, akan slow down, dia akan makin perlahan. Dia juga akan jadi senang rasa sejuk. Siapa-siapa yang senang rasa sejuk tu orang Jawa. Kan? Apa orang cakap orang Jawa? Orang Jawa mana tahan sejuk. Kan? Sebab hormon thyroxina ni tak banyak lah. So perkembangan fizikal dan mental terbantu kepada kanak-kanak, kreatinisme, kurang tenaga orang dewasa, maxedema, cenderung menjadi gemuk dan goiter. Okey, ini antara masalah-masalah dia lah kalau tak cukup thyroxina. Tapi kalau terlebih pula thyroxina, apa sebab dia? Dia terbaliklah. Metabolisme badan tinggi. Asyik senang tenaga dalam badan kita asyik suka buat proses metabolisme sahaja. So berpeluh lah, orang tu pun senang berpeluh. Lepas tu sentiasa rasa panas. Bukan bermaksud orang tu banyak dosa So kalau dengan kawan-kawan awak banyak, ni jangan sebut banyak dosa lepas ni. Nak senang ingat kan, kalau guys nak senang ingat. Pada dengar kan, kawan-kawan cakap, "Ish, panas hari ni," cakap, "Ui, kau ni hormon thyroxina makin banyak ni," cakap ni kan. Senang ingat cakap, "Ui, kau ni banyak dosa ni." Kita cakap tak pula kan, hormon thyroxina ni banyak. Senanglah kita ingat. Sentiasa berasa panas. Sukar tidur dan kuat selera makan. Siapa-siapa yang kuat makan, lepas tu ada insomnia, susah sikit nak tidur tu, kita boleh check. Cenderung menjadi kurus, yang kering-kering tu. Ini yang kering lah ni. Pembesar kelenjar thyroid, bola mata dan menuju keluar dan leher yang membengkak. So ni macam jadi macam, dia bukan beguk tapi dia macam beguk. Dia terkeluar, dia besar yang tu. Sebab hormon thyroxina ni dia banyak lah. Tadi thyroxina, itu yang dibuat oleh thyroid Yang tadi yang dibuat oleh thyroid lah. Yang ni dibuat oleh insulin pula. So ni masalah kalau kita kurang atau terlebih insulin pula. So untuk insulin, dia dibuat oleh pankreas. Glukosa berlebihan tidak dapat tukar menjadi glukogen, ada glukosa darah meningkat, diabetes mellitus. Kalau kita tak cukup insulin, maksudnya gula. Bila kita tak cukup converter, tak cukup hormon yang kerja dia untuk tukar glukos, gula lah glukosa tu gula sebenarnya. Glukos dalam badan kita. So kita akan dapat glukos berlebihan dalam badan kita. Apabila banyak sangat glukos dalam badan ataupun gula dalam badan, kita akan dapat kencing manis. Kencing manis tu diabetes mellitus lah. Diabetes mellitus tu bahasa saintifik dia. Biasa mudah kita panggil kencing manis je lah. So hormon insulin yang berlebihan akan menyebabkan, kalau insulin terlebih pula, dia akan menyebabkan aras glukos merendah. Dia asyik convert je. Sepatutnya dah okey lah, stable lah kita punya aras gula, tapi duduk juga nak kurangkan gula tu lagi. Daripada terlebih gula, cukup gula, jadi kurang gula pula. So nama penyakit kalau orang gulang gula ialah hypoglycemia. Okey, apa masalah dia? Dia akan senang rasa dahaga, pening-pening kepala. Dan kebiasaannya kita boleh hitam lah. Hypoglycemia ni antara bahaya juga sebenarnya. Okey, dahaga yang berlebihan. Kalau kita rasa macam asyik rasa nak minum je. Ada kemungkinan sebenarnya kita kurang gula. Ada kemungkinan, tak semestinya. Okey. So, tadi ialah untuk pankreas dan untuk ni lah. So, adrenaline dia tak ada spesifik yang kita punya awak punya KPM tak beritahu kita spesifik untuk adrenaline. So, tak apa. Sebab KPM tak bagi tahu, so tak apa. So, ovari. So, ovari kita ada 2. Dia keluarkan 2. Sama macam ni tadi apa? Pituitary gland tadi. Okay, kelenjar pituitary tadi. 2. Ovari pun dia keluar 2.
Apakah dua yang dikeluarkan ovari itu? First ialah estrogen, yang kedua ialah progesterone. So estrogen mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul, merangsang penghasilan ovum, menyediakan uterus untuk penampilan embrio. So estrogen fungsi dia ialah dia nak bagi tahu ciri-ciri wanita tu akan start keluar. Okay. So merangsang penghasilan ovum juga. So estrogen juga berfungsi untuk menyediakan penghasilan ovum ni, maksudnya nak ni lah, merembaskan. Kan kita dalam kita nak buat pensenyawaan kan, ovum keluar daripada ovari kan. So estrogen antara hormon yang akan bagi tahu dekat ovari kita, okey sekarang untuk you keluarkan ovum tu. Okey sekarang untuk you keluarkan ovum tu. So estrogen lah function dia. So menjadikan uterus untuk penampilan embrio. So dia ready. Dia just bagi tahu. Okey, uterus bagi tahu dekat kawasan yang untuk menerima ovum dan sperma yang telah berlakunya persenyawaan ataupun embrio, perkataan mudah dia lah embrio. Dia bagi tahu okey ready. Okey, ready sekarang ni embrio tengah nak datang untuk melekat dekat awak. Okey. Progesterone pula fungsi dia sambung apa yang estrogen buat. Apa yang dia buat ialah dia mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penampalan embrio. So estrogen bagi tahu okey sediakan diri awak untuk penampalan. So pada masa yang sama dia suruh tebalkanlah supaya lebih mudah untuk embrio tu melekat. So apa progesterone pula bagi tahu macam okey kekalkan. Staykan tebal sebab nanti kalau ada embrio datang dia nak masuk. So dia just bagi tahu dia kekalkan. Dia suruh kekalkan je. Progesterone cakap chill besar. Okey. Ready je. Kita ready je. Progesterone dia bagi tahu macam okey. Kita orang dah suruh ovari keluarkan ovum. So sekarang kau ready embrio mungkin datang. Progesterone pula duduk dekat situ bagi tahu okey kita bersedia. So stay kat sini. Okay, stay tebal untuk dapat embrio. Next, kita adalah testis. Testis terbalik apa yang estrogen buat. Okay, dia lawan estrogen. Testosteron dia kawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki seperti suara yang garau dan pertumbuhan misai. Okay, so testosteron tu function dia. Kedua, merangsang penghasilan sperma. Kepada lelaki-lelaki kat luar sana yang mungkin susah nak tumbuh misai atau mungkin tumbuh misai lah sebenarnya. Sebab misai ni satu benda yang kebiasaannya semua lelaki ada. Kebiasaannya lah. Kalau kurang tu ada kemungkinan testosteron kita tak banyak. Kalau mana-mana lelaki pula kat luar sana yang nampak asyik bulu satu badan. Okay, yang bulu satu badan dah rupa macam yeti tu. Maksudnya awak punya testosteron tu banyak lah. Awak punya testosteron banyak. Maksudnya manliness orang panggil kan. The word is manliness. Your manliness is a bit more than the rest of us yang mungkin kurang testosteron. Alright. Itu testosteron level dia, okay. Dia level testosteron seseorang tu lah. Dia juga merangsang penghasilan sperma. So lelaki yang biasanya lelaki yang banyak bulu ni kalau banyak anak tu tak pelik lah. Betul lah. Masa. Alright. So. Allahumma. Ini adalah masalah untuk hormon yang datang daripada ovari dan masalah untuk hormon yang datang daripada ovari lah yang daripada dua jenis. Penampalan embrio. Okey, sorry, saya berbaca yang cuci kat bawah perut ke, sekejap saya berbaca. Mincu insulin dapat increase ke? Sorry, saya baru buka nota percuma. Oh yes, betul. By the way, sebelum ni cikgu ada minta alamat dan lain, ramai yang isi tapi bila cikgu semak beri nama sekalipun tak jumpa PDPR. Cikgu buat keputusan nak bagi pada benar-benar kelas sahaja. Nota percuma, postage percuma. 2 minggu sampai dalam masa 2 minggu lah. So, kedua, mis cucuk insulin tu dekat pankreas lah. Okey. Bukan. Yang insulin tadi dia bukan cucuk dekat pankreas. Biasanya dia cucuk dekat bawah perut. Dia akan masuk ke bahagian salur bawah perut lah kebiasaannya. Okey. Yang cucuk dekat bawah perut. Yang cucuk bawah perut tu. Betul. Apa masuk penempelan embrio? Alright. Penempelan embrio kita boleh lihat kepada topik tingkatan 3. Topik pembiakan. Maaf saya tak ingat exactly bab berapa. Tapi topik pembiakan di mana dalam kita punya uterus, saya return balik tak kepada asal. Endocrine sinus glandular, I think was this one.
Nope, one more, right? Nope. Previous and previous. Okay, this one. Penampilan embrio berlaku apabila, okay, embrio tu kan kita ada ovum. Kita ada ovum, kita ada, saya tukar color lah sekejap ya. Biru. Kita ada ovum, kita ada sperma kan? Kita ada sperma. So berlakunya persejawaan di fallopian tube, di tube fallopian lah. Lepas tu dia akan membentuk nama dia embrio. Zygote sebenarnya, sorry. Dia akan membentuk nama zygote. Lepas tu dia akan bentuk seterusnya ialah embrio lah. Okay, embrio. So embrio ni akan golek sampai dekat kita punya uterus. So ini adalah dinding uterus. Ni dinding uterus yang progesterone tadi cakap jangan kekalkan tebal tu, yang ni lah dia suruh tebal kat sini. So apabila embrio kita sampai, dia akan duduk dekat dinding uterus ni dan dia akan stick, dia akan melekat. So dia akan menempel. So inilah istilah kita panggil penempelan embrio. Okey, itu istilah, itu secara keseluruhan. So daripada situlah akan berlaku pula pembesaran fetus kita sendiri dan last tu jadi baby lah. Okay. Alright. So alright. So kita tengok balik kepada hormon ovari. Tadi kita ada dua kan? Kita ada estrogen, kita ada progesteron. Okey, apa masalah kalau kita kurang estrogen? Estrogen. Kurang dia perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan terjejas. Saya rasa awak faham maksud dia apa. Okey, so saya pegang yang awak faham lah maksud dia perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan lah. So ciri-ciri wanita tu akan kurang sikit. Alright. Bukan nampak tomboy, tak. Bukan masalah nampak tomboy, tak nampak tomboy. Cuma ciri-ciri wanita tu kurang lah. So kedua, hormon estrogen yang berlebihan akan menyebabkan sifat keperempuanan pada lelaki. Ini untuk lelaki. Okey, kita ada keluar juga estrogen, cuma banyak tak banyak je lah. Okey. Dia yang tak ada kelenjar, tapi hormon tu ada. Alright, hormon tu ada. Dikeluarkan oleh kalau untuk lelaki sebenarnya masih dikeluarkan oleh testis jugalah, and vice versa. Cuma tak banyak. Sexuality. Yes. Sexuality. Ciri-ciri seorang wanita tu. Okey, payudara dia dan pinggul dia. So itu untuk wanita. Untuk lelaki, kebiasaannya kita tengok kepada suara garau dia, badan dia akan jadi lebih tegak. Okay, ada certain lelaki dia tak exercise tapi badan dia macam drop. Ada lelaki yang exercise tapi badan dia masih sekeping. Itu ciri-ciri lelaki lah antaranya. So ada lelaki yang keluarkan estrogen banyak sangat, dia masih keluarkan estrogen dan estrogen dia berlebihan, terlalu banyak. Lelaki dapat banyak sangat estrogen. So badan dia akan macam perempuan sikit. Biasanya dia punya macam misai dia akan kurang, susah nak tumbuh. Lepas tu yang kulit flawless ni kan, yang kulit flawless. Okay. Okay. Kalau tanya saya, LGBT ialah penyakit mental. Dia adakah relate dengan estrogen? Pada pandangan saya tak. Pada pandangan saya tak. Sebab hormon ni ianya lebih kepada pemberitahuan macam mana badan kita akan react. Contoh macam mana badan kita akan function lah, macam mana badan kita fungsi. Tapi LGBT ni dia akan lebih kepada keinginan seseorang. Keinginan seseorang. When we talk about pasal keinginan atau kemahuan seseorang, kita akan cakap pasal macam mana cara orang tu berfikir dan macam mana cara orang tu membesar. So dia akan jatuh kepada satu benda kita panggil psikologi kan. Kita akan jatuh kepada psikologi. Kalau tanya saya personally, ianya adalah penyakit mental. Walaupun LGBTQ sebenarnya, LGBTQS. Dia panjang sekarang, LGBTQS. Dia orang akan tak suka apa yang saya cakap. Alright. It's mostly a penyakit mental lah. Macam mana ada kes orang yang
Macam psikopat, macam diorang semua tu penyakit mental. Dia tak relate sangat dengan ni. Dia relate lebih kepada pengalaman apa yang berlaku sebelum ni. Sebab ada orang masuk LGBTQS punya situasi sebab before this dia pernah heartbroken. So tak apa, itu cerita lain. Kalau kita nak masuk, kita akan masuk bab psikologi. Alright, so itu untuk bahagian estrogen. Satu lagi progesteron. So apa masalah kalau kekurangan? Okay, ini masalah kekurangan untuk progesteron lah. Kekurangan hormon progesteron akan menyebabkan masalah haid, sakit kepala, sembelit dan keguguran kandungan. So basically apabila dah berlakunya penempelan tu, kalau progesteron kita tak banyak, dinding yang melekatnya embrio tu akan mengecut. So daripada situ akan menyebabkan keguguran. Okey, boleh pula menyebabkan sembelit, sakit kepala juga yang paling betul. Kira paling major lah, yang paling major cerita ialah masalah haid kita. Bukan kita lah, masalah haid lah. Yang lelaki saya harap awak tahu masuk haid tu apa Yang perempuan saya tahu, yang lelaki. Datang bulan tu haid, kau nak faham. So ada masalah haid untuk wanita. So kalau awak punya girlfriend ada masalah haid, minta dia tolong pergi check dengan doktor. Alright? Just nak double check je. Alright. Ini masalah untuk kalau lelaki pula. Tadi masalah kita tengok pasal ovari kan, sekarang kita tengok testis pula. Okey, apa masalah kalau testosteron tu kurang? Lambat akhir haid, bilangan sperma rendah. Alright, sperma rendah, so susah dapat anak, kata mudah dia. Susah sikit dapat anak. Alright. Lambat akil balik. Siapa sini yang akil balik dia tingkatan 3, tingkatan 4 tu, ada kemungkinan testosteron kita kurang lah. Alright. So hormon testosteron yang berlebihan menyebabkan sifat kelakian pada wanita. This one terbalik pula. Sama perempuan pun masih keluarkan testosteron juga sebenarnya. Alright, dia masih keluarkan testosteron lah. So apa masalahnya kalau testosteron dekat perempuan keluar banyak sangat, sifat-sifat lelaki tu akan terkeluar. Alright. Paling mudah untuk kita faham, kalau awak perasan ada kawan-kawan perempuan kita, kalau you search betul-betul sebenarnya, ada kawan-kawan perempuan kita yang ada misai. Tak banyak, tak tebal, tapi ada. Itu antara itu antara contoh-contoh yang menyebabkan hormon testosteron dekat dia banyak lah. Ada Kalau you nak cari, you kan cari. Saya ada jumpa. Saya rasa sekolah dulu saya ada nampak seorang. Selalu ada seorang kawan saya. Tapi nanti saya tak tahu apa dia. So sekarang saya dah tahu semacam, oh tu masalah dia. Tapi tak ada apa pun. Benda tadi efek apa pun, benda boleh buang. Okay. So, basically apa yang kita tengok tadi iaitu lebih ke kurang ke, istilah mudah dia kita panggil ialah ketidakseimbangan hormon tu sendiri. Sama ada hormon tu buat terlalu banyak ataupun terlalu sikit, ketidakseimbangan dia lah. So, berlaku apabila satu kelenjar endokrin menghasilkan hormon berlebihan atau berkurangan yang menyebabkan tadi so secara umum dia, apa yang penyebab dia ialah keadaan fizikal dan fisiologi dia tak normal. Okey. Secara fizikal dia, secara fisiologi dia tak normal lah. Makan banyak semua, dia teringin rasa macam rasa letih, itu fisiologi lah. Fizikal dia, badan dia jadi kecil. Ada yang patutnya tak bermisai jadi bermisai, yang patutnya tak dada dia tak besar jadi besar. So kerencatan akal tu sendiri itu lebih kepada growth hormon tadi lah. Growth hormon, hormon pertumbuhan tadi yang lebih relate, dan juga hormon ADHD hormon ADHD, dia lebih kepada pembesaran akal otak kita. Juga membawa kepada penyakit-penyakit lah tadi macam insulin terlebih atau terkurang tadi kan, ada banyak penyakit kan, diabetes mellitus atau hypoglycemia, itu masalah-masalah dia. So, padankan kelenjar dengan fungsi yang betul pada darjah bawah. Okay, first, dia tak bagi tahu pun kelenjar tu mana satu. Okay, so kat situ ada apa kelenjar? Apa kelenjar yang ditunjuk tu? Saya tulis, saya tulis kelenjar-kelenjar yang ada. Kita ada kelenjar di sini, dia ada A. Kelenjar di sini, saya panggil B. Kelenjar di sini, kita panggil C. Kelenjar di sini, D. Dan kelenjar di sini, E. Alright, so
Padankan di antara A, B, C, D ataupun E untuk 1, 2, 3, 4. C. Merembaskan hormon yang meningkatkan aras glukosa dalam darah. C. Okey. Betul? Betul lah, pankreas lah. So nombor 3, merembaskan hormon yang mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. A, B, C, D, E. 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 Ada lain? E. Tak ada Semua E So betul lah ovary. Nice. So, kelenjar mengawal pembesaran hormon daripada kelenjar yang lain. Dia kontrol semua. A. Yes. A. Cantik. A. Benda yang kontrol semua mesti duduk dekat dengan otak. Dia kontrol semua otak. Merembas hormon yang mengurangkan kepekatan glukos dalam darah. Oh, sorry. Tak meningkatkan aras glukos dalam darah. Bola cikgu, bola. Sekejap. Kalau saya fasilitas glukos, infus glukos saya blood. Pankreas yang buat insulin kan? Dia buat dua. Tak. Kejap. Saya double check jap. Oh. Alright. So that's what I'm missing. Sorry. Ini salah saya jugalah. Alright. So, kita terbalik. Nombor 4 ialah C. Nombor 1 ialah D. Okay, kita terbalik. Pankreas, kerja dia nak kurangkan kepekatan glukos. Itu pankreas. Alright, pankreas kerja dia nak kurangkan kepekatan. Yang rembas untuk lebih glukos, adrenaline. Okay, dia banyakkan glukos dalam badan supaya lebih banyak metabolisme yang kita boleh buat. So dia buat kedua-duanya lah. So kelenjar adrenal sebenarnya sebutan dia, adrenal. Okay, adrenal fungsi dia lah untuk bebas dan meningkatkan aras glukosa dalam darah. Okay, sorry. Saya balik. Boleh Alright. Saya rasa betul lagi sebab saya rasa perasan mungkin C tu dekat renal. Alright, next. Nyatakan sama ada pernyataan yang berikut adalah benar atau palsu tentang ketidakseimbangan hormon. Okey, kitar haid yang tak tetap adalah kerana kekurangan rembasan hormon proses. Betul? Betul ke salah? Benar palsu? Palsu. Palsu. Confirm. Progesterone. Okey. Benar. Progesterone betul Untuk kita haid, progesterone lah. Kekurangan progesterone dia akan masalah untuk haid. This one is true actually. Okay, kekurangan. Hormon adrenalina yang berlebihan boleh menyebabkan penyakit Addison. Benar. Palsu cikgu. Palsu.
Let me double check something. Steroid. Adrenal tak boleh juga. Adrenal ni. Benar. Sekejap. Dia kata kalau look at able kaki ni perlu teliti kasus sebab tadi tak ada dalam nota. Palsu. Position betul. Alright. So basically untuk Edison, position dia betul. Dia dekat kita punya kelenjar. Sorry, dekat kelenjar adrenal kita. Tapi bukan adrenalina. Bukan hormon adrenalina. So palsu. Dia cortisol. Dia hormon lain. Nama hormon dia cortisol. So yang biasa hormon tiroksina, thyroid, yang berlebihan menyebabkan goiter. Benar. Ya, cikgu. Kekurangan, berlebihan, palsu, benar, palsu. Ada palsu, ada benar. Goiter. Bukan berlebihan, kurang. So, palsu. Yes. Yang dapat tu nice. Okay. Yes. Kekurangan. Yes. Kekurangan hormon pertumbuhan menyebabkan kegergasian. Palsu. D. Palsu. Yes. Sebab kekurangan hormon pertumbuhan, kekurangan menyebabkan teban. Betul. Nice. Lelaki yang kekurangan hormon testosteron akan melambatkan akil baligh. Benar. Yang lain? Benar. Alright. So, betul benar. So, diabetes mellitus adalah disebabkan hormon insulin yang berlebihan. Betul? Salah. Benar. Diabetes mellitus sebab insulin terlebih. Benar. Cikgu. Go to slide. Pancreas. Berlebihan, hypoglycemia. Kekurangan, diabetes mellitus. Berlebihan, sepatutnya hypoglycemia. Okay, so palsulah. Diabetes mellitus, diabetes menyebabkan gula yang terlebih. Gula terlebih sebab insulin kurang. Insulin fungsi dia nak kurangkan kuantiti gula dalam badan. Sekejap, tiba-tiba berhenti. Salah. Okay, so palsulah Ini adalah hypoglycemia. So, kita masuk sikit kepada gangguan kepada koordinasi. Sebab sekarang dah pukul 10.06. So, kita akan habis 10 hari ni. So, kita masuk sikit tentang gangguan kepada koordinasi badan. So, gangguan koordinasi badan ni antaranya kita boleh tengok kat kanan bawah tu. Dia tergolek. Itu sebab ada gangguan lah Sebenarnya tu licin tapi yalah. Dia sleeping ke apa ke. So, apa perkara yang akan ganggu koordinasi badan kita secara keseluruhan? So, ada dua benda. Yang khususnya ialah dua benda lah. Dalam badan kita ni, dalam badan kita. Yang kita belajar ni ada dua benda yang akan efek kita punya koordinasi badan. Pertama ialah dadah. Yang kedua ialah alkohol. Okey. Dadah kita boleh pecahkan kepada 4.
iaitu penenang, perangsang, inhalant dan halusinasi. Penenang, dia tenangkan hati kita, dia slow down. Perangsang, dia menyebabkan kita makin aktif. Kita makin aktif, perangsang, kita makin aktif. Inhalant, kita sedut. Halusinasi. Halusinogen ni maksudnya ialah dadah yang menyebabkan kita berhalusinasi. Okey, dadah yang menyebabkan kita berhalusinasi lah. So penenang, apa penenang? Penenang ialah menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Penggunaan yang mengantuk dan kurang cemas. Kesan juga bergantung kepada dos yang diambil. Contoh ialah barbaruitan dan alkohol. Si alkohol tu sendiri ialah sejenis dadah penenang. So basically penenang sebenarnya ada kelebihan dia tapi penyalahgunaan. Sekarang ni kita tak cakap pasal apa yang dadah tu buat. Kita cakap pasal penyalahgunaan. Sama ada biasanya terlalu banyak lah kita terlalu banyak pakai. So apa yang penenang ni buat, dia akan memperlahankan kita punya impuls dalam koordinasi badan. So everything kita rasa macam slow je. Macam chill je hidup kan. Rasa tak stres je. Itu sebab dadah penenang kita lah. Satu lagi ialah dadah perangsang. Okay? Mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Penggunaan yang berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh ialah antihistamina dan methamphetamine. So untuk ada ubat yang menyebabkan kita rasa macam kita rasa macam nak berlari. Ni biasanya geng-geng Olimpik suka lah. Steroid. Okay. Itu ada penyakit ubat-ubat dadah-dadah perangsang. Dia menyebabkan jadi macam badan kita jadi ketat, adrenalin makin keluar, kita rasa semua benda nak cepat, kita punya deria kita makin kuat. So itu semua kita boleh kategorikan sebagai dadah perangsang. Dia merangsang badan kita untuk menjadi lebih aktif. So inhalant ni ialah satu jenis dadah yang kita sedut. Okey, bahan kimia yang boleh disedut melalui pernafasan lah, kita boleh bernafas. Menyebabkan halusinasi, merosakkan otak, paru dan ginjal. Contoh pelarut dan bahan gas. Okey. Antaranya yang famous gum kasut. Gum kasut. Dandup, orang panggil dandup. Okey. So kalau kita sedut dia, so kita boleh halusinasi lah, jadi macam high tu kan. Jujur saya tak tahu macam mana high tu, tapi orang sebut macam tu lah, jadi high tu kan. Dia akan rosakkan, paling masalah ialah paru kita lah. Okey, halusinasi. Mengubah laluan impuls ke dalam otak. Okey, menyebabkan khayal, menjejas persepsi, menjejas koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara yang terlihat objek yang tak wujud. Contoh LSD. LSD is actually one of the most strongest one. Yang paling kuat, antara paling kuat halusinogen, dadah halusinogen antara paling kuat ialah LSD. Saya rasa kalau you guys pernah tengok, kalau you guys teringin, cuba tengok macam mana orang study LSD. Tentang LSD punya apa LSD buat kepada manusia. Awak tengok dia punya study. Seingat saya study LSD lah yang best gila. Orang tu dia LSD, dia cucuk dalam badan dia. Lepas tu dia tulis. Dia tulis semua benda yang dia rasa. Dia rasa mabuk, dia rasa ni. Time tu tengok saya 3 hari kot dia duduk dalam bilik tu. 3 hari kot dia tak keluar. Lepas tu isteri dia, seingat saya, isteri dia masuk ke anak dia masuk. Time tu dia dah tak ada dah. Nampaklah the whole study dia. Dia ada tulis. Awal tu cantik dia tulis apa dia rasa. Dia rasa badan pening, dia nampak halal, dia nampak benda tak nampak. Tiba-tiba last tu dia conteng je. Apa benda dia conteng dia tak tahu. Memang cool lah sebenarnya. Okay, kalau you guys nak tengok tu, you guys try tengok. Best gila. Okay, tak apa. This one kita akan tengok minggu depan. Boleh sekarang dah pukul 10.11. So minggu depan kita akan return balik. Kita akan tengok balik sedikit berkenaan dengan penggunaan dadah ni. Sekejap saya tengok. Boleh, insyaAllah. So minggu depan kita akan tengok balik tentang penggunaan penyalahgunaan dadah dan juga minda sihat. Lepas tu kita akan buat latihan dari keseluruhan lah. So untuk tu sekarang ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Tak ada Okey. Lagi sekali last pengumuman kepada siapa yang masih belum tulis nama penuh, nombor telefon juga sekolah, minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh, nombor telefon juga nama sekolah untuk kehadiran hari ini. Itu pertama. Yang kedua, minta pengumuman kembalilah kepada siapa-siapa yang teringin nak buku nota. Buku nota ni 100% percuma. Okey, jangan risau. Semuanya percuma. Kita post pun percuma, you guys just kena tunggu post laju je. Cuma dalam 2 minggu lah baru dapat.
So apa yang perlu you buat, you masuk chat, you scroll atas sikit, akan nampak ada satu Google link. Okay, dalam Google link tu you boleh klik, isi semua paragraf-paragraf yang diperlukan, terutamanya alamat awak. Sebab alamat tu sangat penting. Okay, alamat, nombor telefon pun kena betul lah, sebab nanti kan takut apa-apa dia nak call ke apa ke kan. So dua perkara tu tolong betul sebab kita akan, sebab itu untuk kita post nanti. So, dengan tu terima kasih untuk hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah, segala buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung bab ke-7, koordinasi badan. So, terima kasih sekali. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.